Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya hendak menjelaskan dua persoalan tapi dalam topik yang sama, iaitu kenapa dalam buku saya, soalan pertama, kenapa dalam buku saya Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit, saya tidak menjelaskan pula tentang ubat-ubatan, cara-cara rawatan yang pernah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, soalan kedua pula, seseorang bertanya boleh tak cerita tentang Habbatus Sauda. Habbatus Sauda dan keutamaannya, keistimewaannya dan kenapa sekarang ini ramai ataupun sebahagian umat Islam seperti tidak memperdulikannya, tidak memberi perhatian kepadanya, ya. Baik, dua soalan yang bagus. Walaupun nampak macam basic, saya punya jawapan lain daripada lain tau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bersiap sedia untuk menerima perbezaan pandangan, dan kalau tak setuju tak mengapa. Tak setuju tak mengapa, ya. Saya bagi tahu awal-awal, bagi amaran awal-awal, ya. Okey, baik. Kenapa, ya? Baik. Yang saya nak jelaskan ialah ada dua pandangan. Pandangan pertama, pandangan yang masyhur ialah bahawa ubat-ubatan yang diberikan, yang dianjurkan, yang diprescribe oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu contohnya ialah Habbatus Sauda, ialah berdasarkan petunjuk wahyu, berdasarkan wahyu. Maka ia memang satu perubatan yang kita umat Islam mesti beri perhatian. Okey, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah dalam surah An-Najmi ayat 3 ayat 4, tidaklah berkata sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, sebaliknya baginda berkata tidak lain tidak bukan berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepada baginda. Maka salah satu wahyu itu ialah Habbatus Sauda. Dan lain-lain ubat-ubatan ke, lain-lain kaedah rawatan ke, ia adalah berdasarkan wahyu. Okey, jadi sesuatu yang kita umat Islam memang patut beri perhatian. Ini pandangan pertama, dan pandangan ini yang masyhur di Malaysia. Okey, pandangan ini yang masyhur. Saya nak kongsikan pula pandangan kedua. Okey, pandangan kedua ini bukan pandangan anti hadis, bukan pandangan golongan liberal, tetapi memang ada para imam, para sarjana kita yang berpandangan sedemikian. Okey, pandangan kedua ini ialah ubat-ubatan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam prescribe, ataupun cara rawatan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan, ia bukan daripada wahyu. Ia adalah daripada pengamatan baginda, daripada perubatan yang lazim berlaku pada zaman baginda, daripada perkhabaran orang yang arif tentang perubatan, ataupun daripada observation, pengamatan baginda sendiri. Sebab Nabi SAW is a very observant person. Meskipun baginda hanya di Mekah dan Madinah, tidak travel sana, tapi baginda tahu tentang banyak perkara-perkara berlaku di seluruh dunia, walaupun tak ada time tu, tak ada internet, tak ada kemudahan teknologi, ya. Sebab di Mekah dulu banyak orang yang keluar masuk apa begitu, dan baginda memang memberi perhatian kepada apa yang berlaku di sekelilingnya. Dan antaranya ialah baginda sallallahu alaihi wasallam memberi perhatian kepada ubat-ubatan dan cara rawatan. Baik, tetapi jadinya berdasarkan ini, apa yang baginda sampaikan adalah pandangan baginda, pengamatan baginda, amalan baginda, pengalaman baginda, dan ia bukan berdasarkan wahyu. Okey. Baik. Apakah dalil dalam perkara ini? Tadi dah kata dah. Pandangan pertama tadi ada dalil bahawa surah An-Najmi, surah ke-53 ayat 3 dan 4. Kemudiannya, saya terlupa tadi, pandangan pertama pun ada hujahnya juga bahawa seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memberi ubat-ubatan, menganjurkan ubat-ubatan berdasarkan pandangan peribadi, dan kena pula that medicine doesn't work, orang yang merawat dengan ubat itu meninggal dunia, kan ini akan memberi satu kesan negatif kepada reputasi baginda sebagai seorang rasul, sebagai seorang messenger of God. Sebab masyarakat baik dulu sehingga kini, mereka ada certain level of respect kepada medicine man. Okay, orang yang pandai berubat, mereka ada respect. Okay, ada certain level of respect. Jadi, mesti Rasulullah SAW akan memberi ubat yang bagus. Kalau yang tak bagus kan matikan orang ni, apa ni?
pesuruh Allah konon, messenger of Allah konon, ubat pun bagi salah. Ini hujah mereka. Ya, baik. Ini pandangan pertama. Pandangan kedua punya hujah ialah yang pertama tadi bukan berdasarkan wahyu dan ia adalah pandangan peribadi baginda, dan ada beberapa hadis yang bukan khusus dalam bab ni tetapi secara umum termasuk sama, ya. Dalam Sahih Muslim terdapat beberapa hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada satu ketika melihat penduduk Madinah mereka sedang mengawinkan pokok kurma supaya buah kurma ni, pokok kurma tu lebih cepat berbuah. Melihat sedemikian, maka Rasulullah pun berkata, tak payah buat pun tak apa. So, orang-orang pun meninggalkan perbuatan tersebut dan hasil kurma menjadi kurang. Tidak seperti yang sebelum-sebelum ini. Maka mereka pun menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Lalu baginda pun bersabda, mari kita rujuk Sahih Muslim, hadis nombor 2361. 2361 mengikut penomoran syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi. Baginda bersabda, innama zonantu zonnan fala tuakhizuni bizanni. Sesungguhnya aku hanyalah memberi pandangan aku, maka janganlah kamu mengambil pandangan aku. Walakin akan tetapi iza haddastukum, apabila aku menyampaikan, apabila aku menceritakan kepada kalian anillahi syai'an, daripada Allah sesuatu jua, fakhuzu bihi, maka ambillah ia, fa inni lan akziba 'ala Allahi azza wa jalla, kerana sesungguhnya aku tidak sekali-kali akan berdusta atas nama Allah azza wa jalla. Okey, jadi tentang pendumuran kurma tu, baginda berkata itu pandangannya saja. Tak apa, nak ambil boleh, tak nak pun tak apa. Tapi kalau dia cerita daripada urusan agama, mesti ambil, kerana itu memang daripada Allah azza wa jalla. Riwayat kedua, hadis nombor 2362, baginda bersabda, Sahih Muslim juga. Innama ana basyarun, sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah manusia. Iza amartukum bisyai'in min dinikum, apabila aku memerintahkan, apabila aku menyuruh kalian daripada sesuatu yang daripada agama ini, maka ambillah ia. Wa iza amartukum bisyai'in min ra'yin fa innama ana basyarun. Sebaliknya, jika aku menyuruh kalian dengan sesuatu daripada pandangan aku, maka ketahuilah bahawa aku ini tidak lain adalah manusia yang boleh silap ataupun boleh betul. Dalam satu riwayat lain pula, Sahih Muslim, hadis nombor 2363, baginda bersabda, antum a'lamu bi amri dunyakum, kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Baik. Hadis-hadis ini meskipun pada asalnya merujuk kepada proses pendebungaan kurma ataupun mengawinkan pokok kurma untuk lebih cepat buah ke apa ke, tetapi dalam ilmu Islam disebut apa? Yang diambil adalah keumuman lafaz dan bukan kekhususan sebab. Sebab tu memang khusus, tetapi memandangkan baginda menyampaikan hadis itu secara umum, maka ia juga apply dalam perkara-perkara lain dalam urusan dunia. Okey? Jadi dalam urusan dunia, baginda bersabda, baginda hanya menyampaikan pendapat, boleh jadi betul, boleh jadi salah, boleh nak ambil, boleh tak nak ambil. Tetapi apabila baginda menyampaikan sesuatu daripada urusan agama, maka hendaklah mengambilnya kerana ia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekarang timbul soalan. Adakah perubatan ini sebahagian daripada agama? Adakah perubatan habatu saudah ke apa ke sebahagian daripada agama? Okey. Kalau kita kaji, agama Islam ini tujuan sebenarnya adalah untuk kita mentauhidkan Allah, untuk kita beribadah kepada Allah, dan hukum hakam untuk kita hidup sebagai manusia. Islam datang juga untuk memberi kita panduan dalam berpakaian sebagai contoh. Pakaian yang menutup aurat, pakaian apa semua tu, ya. Islam tidak datang untuk mengajar fashion. Jadi, bukanlah jubah ke, bukanlah baju Melayu ke, bukanlah t-shirt ke, tetapi asalkan pakaian yang menutup aurat. Demikian juga Islam datang memberi kita garis panduan dalam urusan makan minum. Makanan yang halal, makanan yang thayyibah, yang baik. Jangan makan sampai kenyang sangat, tapi sepertiga perut makanan, sepertiga perut minuman, sepertiga lagi ada spare lagi untuk udara.
Islam tidak datang untuk bawa resepi makanan. Okey, tadi Islam tak bawa fashion, tapi garis panduan pakaian macam mana. Islam bukan datang untuk ajar kita resepi. Okey, jadi tak ada makanan sunnah. Yang ada ialah garis panduan tentang makanan. Jadi sama juga dengan perubatan. Islam datang untuk memberi kita garis panduan tentang perubatan seperti dalam aspek akidah, bahawa yang menyembuhkannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya usaha dengan bahan-bahan rawatan ini sebagai usaha kita. Yang menyembuhkannya ataupun tidak ialah Allah SWT. Itu dari sudut akidah. Dari sudut fiqahnya pula ialah kita berubat dengan bahan-bahan yang halal. Adapun apa ubat itu? Apa ubat itu? Maka ia terpulang kepada kita, sebab Islam bukan datang untuk mengajar kita prescription ubat. Okey, prescription ubat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dalam suasana masyarakat dan baginda akan diagnose ataupun bagi prescription, saya tak tahu prescription bahasa Melayu apa, ubat-ubatan yang dikenali di tempat baginda, di kalangan masyarakat baginda. Tetapi tidaklah bererti kita mesti ikut dan kita kata ini perubatan sunnah. Sebab yang sunnah ialah berubat. Okey, yang sunnah sebenarnya seperti mana yang saya bincang dalam siri penjelasan buku panduan akidah dan ibadah ketika sakit, boleh bersabar atau boleh berubat. Nak bersabar boleh, tak nak berubat, nak bersabar boleh, dengan syarat anda memang mampu bersabar dari awal hingga akhir. Anda tidak ada tanggungjawab apa-apa di bawah diri anda. Dan penyakit itu bukanlah penyakit yang merebak yang boleh menyebabkan mudarat kepada orang lain. So, anda boleh bersabar atau anda boleh berubat. Kalau nak berubat itu, berubatlah dengan sesuatu yang halal, bukan dengan yang haram. Kerana tidaklah Allah menurunkan penyakit, melainkan Allah turunkan bersamanya ubat, melainkan penyakit mati. Okey, jadi ini garis panduannya. Apakah ubat itu? Apakah cara rawatan itu? Maka ia terserah kepada manusia selari dengan lokasinya, selari dengan teknologi, selari dengan zaman. Sebagai contoh, apa yang baginda, ubat-ubatan yang baginda anjurkan ialah apa yang dikenali di masyarakat Arab, di bumi Arab ketika itu. Kita di Malaysia ni pun ada juga ubat-ubatan daripada herba-herba, akar-akar apa yang ada di Malaysia. Kalau dari China pun kita ada apa disebut sebagai traditional Chinese medicine kan. Di India pun ada traditional Indian medicine. Boleh juga kalau nak cuba, sebab itu adalah ubat-ubatan di lokasi mereka. Jadi bila saya kata kita boleh cuba mana ubat boleh, jangan pula pergi cop saya ni ejen WHO. Ini nak suruh vaksin lah ni. Bukan. Saya nak cerita bahawa perkara ini luas dan terbuka. Luas dan terbuka, jadi anda boleh berubat dengan nak habatus saudah, ya, silakan, tak mengapa. Kalau nak traditional Indian medicine, herba-herba mereka apa, silakan. Traditional Chinese medicine, silakan. Yang perubatan tradisional kita di Malaysia ni pun silakan, banyak ada kan. Perubatan moden, klinik, hospital pun silakan. Bahkan ada juga macam sekarang ini yang disebut sebagai essential oil. Essential oil kan, itu pun sesuatu yang mujarab juga dengan izin Allah. Ada juga suplemen. Setengah orang tak makan ubat, dia makan suplemen untuk elak, cegah sebelum parah. Itu pun ubatan juga. Jadi, yang pentingnya bukanlah jenis-jenis ubat tu, tetapi kita berubat. Kita menjaga kesihatan dan kita berubat. Okey, jadi inilah dua pandangan. Pandangan pertama, sekali lagi sebagai kesimpulan, pandangan pertama ialah ubat-ubatan itu yang Rasulullah SAW sebut, SAW anjurkan, memang daripada wahyu dan memang patut kita beri perhatian. Okey, itu pandangan pertama. Pandangan kedua, ubat-ubatan yang Nabi SAW sebut adalah daripada pandangan baginda sendiri, pengamatan baginda sendiri, his own personal observation, dan ia tidaklah mesti kita berubat dengan tu. Ia tidak disebut sebagai perubatan sunnah. Yang sunnah ialah kita berubat. Apakah ubat-ubatan itu? Ia selari dengan tempat, peredaran zaman, teknologi ubat-ubatan, teknologi rawatan. Ya, kecuali jika ubatan ataupun perkara yang Nabi anjurkan tu sesuatu yang di luar kemampuan baginda. Sebagai contoh, 7 biji kurma ajwa dari Madinah dapat melindungi ataupun mengubati daripada sihir. Yang tu kita cannot brain.
Ini ni Nabi sendiri-sendiri cakap ke apa? Itu tu kan mesti dari wahyu. Maka yang itu memang dari wahyu. Tapi ada pun ubat-ubatan lain ke apa ke, maka ia adalah sesuatu yang daripada pandangan peribadi baginda yang boleh kita ambil ataupun boleh kita tolak. Ia bukan sebahagian daripada agama. Agama hanya memberi garis panduan umum tentang berubat ketika sakit dari sudut akidah dan dari sudut fiqh. Okey, antara dua pandangan ini, saya cenderung pada pandangan kedua. Sebab tu saya sendiri sejujurnya, saya pernah cuba sekali kot Habatus Saudah. Saya beli buku apa ke, tuang kedai tu nak promote, dia bagi saya satu botol dalam bentuk kapsul yang telah siap minyaknya tu. Okey, selain itu tak pernah kot. Tapi ini pilihan saya. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang cenderung pada pandangan pertama, silakan. Silakan. Tetapi jangan pula pandang serong, pandang lain macam kepada orang yang macam saya yang tak pernah try Habatus Saudah. Okey, sebagai contohnya ya. Baik, dan di sini juga saya nak bawa kepada satu poin lain yang biasa kita di Malaysia ni sebut sebagai pusat rawatan Islam. Kan, biasa dengar kan, pusat rawatan Islam. Ada ke? Ataupun perubatan sunnah. Ada ke? Kan, sebab sunnah Nabi SAW, sama-sama kita tahu, ada sunnah tashri'iyah, sunnah yang dimasukkan sebahagian daripada syariat Islam, dan sunnah ghairi tashri'iyah, bukan daripada syariat Islam. Sebagai contoh, fashion pakaian itu adalah sunnah ghairi tashri'iyah. Ia bukan daripada syariat Islam. Sebab kalau kita kata Nabi pakai jubah, Nabi pakai serban, habis itu Abu Jahal dengan Abu Lahab pakai apa? Pakai kot dengan tie kan? Lepas tu topi baseball. Kalau Nabi SAW pakai khuf, okey? Kasut yang macam lembut kulit tu kan. Yang lain-lain tu pakai apa? Reebok, pakai sneaker ke, pakai kasut basketball ke. Jadi kita kena beza perkara ni. Sunnah Nabi SAW tentang makanan ke sebagai contoh kan. Habis yang lain tu makan apa? Sebab macam saya ni pakai t-shirt je. Orang kata apa ni? Bincang sunnah tapi pakai t-shirt. Dia orang tak faham. Bahawa itu sebenarnya sunnah ghairu tashri'iyah. Yang sunnah Nabi yang sebenarnya, pakai cantik, pakai kemas, pakai menutup aurat, itu garis panduannya ya. Jadi sama juga dalam perubatan ini, yang sunnah tu ialah berubat. Okey, apa ubatan itu selari dengan peredaran zaman, tempat dan sebagainya. Maka tidak tepat bila dikatakan pusat rawatan Islam, habis tu klinik hospital bukan pusat rawatan Islam ke? Kan Islam, asalkan Islami, asalkan ia merawat, asalkan menjaga aurat, asalkan tidak sengaja bersentuh antara lelaki dengan perempuan, pusat rawatan juga Islam juga tu. Jadi perhatikan, kena semak balik ya, kena semak balik pusat rawatan Islam ni ya. Seolah-olah itulah yang Islamiknya tu. Klinik hospital bukan pusat rawatan Islam. Menggunakan essential oil, saya tak promote apa-apa brand, saya tak jual, don't worry. Bukan rawatan Islam. Okay? Padahal itu salah satu cara merawat juga. Jadi yang penting merawat dengan akidah bahawa kita hanya merawat, sembuh atau tidak dengan izin Allah. Kemudian kita menggunakan sesuatu yang halal. Itulah rawatan Islam. Okey, kalau pusat kan, kalau pusat tu pusat yang menjual ataupun yang merawat dengan essential oil. Nak sebut pusat rawatan Islam boleh juga, tapi tak sebutlah. Tapi kita kata pusat rawatan, okay? Kita kata pusat rawatan sahaja ya. Jadi semak semula yang disebut-sebut sebagai pusat rawatan Islam, sunnah dalam merawat, betul ke sunnahnya tu? Sebab kalau Nabi SAW menganjurkan Habatus Saudah, okey, sahih, hadis tu sahih. Abu Jahal, Abu Lahab merawat diri dengan apa? Panadol. Anti dengan ubat lain ke? Tak kan? Itu juga yang dia orang makan. Okey, jadi sebab itulah ubatan yang masyhur pada zaman itu yang digunakan oleh masyarakat itu. Ya, jadi moga-moga kita dapat mengetahui adanya dua pandangan hal ni. Kalau kita pilih satu pandangan tak apa, silakan, tapi hormati juga, ketahui juga ada pandangan kedua. Dan pada pandangan saya sendiri, kalau kita nak meluaskan pun boleh, sebab mungkin kita cuba satu ubat yang Nabi SAW sendiri anjurkan tetapi macam tak sembuh. Cuba sesuatu lain. Chinese traditional medicine ke, Indian traditional medicine ke, yang herba-herba apa, kalau nak try lah. Okey, yang kita sendiri pun di Malaysia pun ada, yang masyarakat Melayu kita pun ada juga kan perubatan tradisinya. Sesuatu yang lain daripada lain, acupuncture ke, macam-macam lain lah. Give it a try. Sebab kadang orang tu ingat Habatus Saudah saja. Lalu dia pun berubat dengan Habatus Saudah saja. Tapi tengok-tengok tak baik-baik.
Padahal sebenarnya ada option lain. Ada satu lain yang boleh dicuba. Okey? Baik, moga-moga dapat memberi kefahaman tentang isu ubat itu sendiri. Yang penting saya ulangi, Islam datang untuk memberi garis panduan tentang berubat. Bagaimana ubat itu? Apa ciri-ciri ubat itu? Ia sebenarnya pada pandangan saya terbuka kepada teknologi, terbuka kepada tempat masing-masing dan juga kecenderungan masing-masing. Kalau cenderung pada apa yang Nabi SAW anjurkan, silakan ya, silakan. Tapi yang penting, ini dalam bab ubat-ubatan, ini dalam bab fashion pakaian, ini dalam bab tadi apa lagi sebut? Tentang makanan ke apa. Tapi kalau Rasulullah ajar kalimah zikir tu, ayat tu memang kena baca. Jangan pula ada pilihan-pilihan. Kalau Rasulullah SAW ajar tentang cara ibadah begini, memang itu yang kena buat. Jangan pula, sebab kadang-kadang, bukan semua, kadang-kadang yang ditemui, sebahagian umat Islam, mereka begitu memberi perhatian kepada cara pakaian. Begitu memberi perhatian kepada makanan sunnah. Begitu memberi perhatian kepada perubatan sunnah. Pada waktu yang sama, akidah yang menepati sunnah, ibadah yang menepati sunnah, mereka sangat-sangat longgar. Bahkan banyak bid'ah yang mereka buat hari itu. Yang mereka beri attention, yang mereka pay attention, beri perhatian adalah perkara-perkara yang sunnah ghairi tashri'iyah. Lepas tu kadang-kadang yang pakai serban, pakai jubah bagus. Tapi mereka ni lah yang paling banyak buat bid'ah. Tak semualah, sebahagian. Rawatan Islam ni bagus. Okey. Tapi mereka inilah yang dengan cara-cara rawatan yang banyak bid'ah di dalamnya. Okey, jadi sesuatu yang perlu kita beri perhatian. Baik, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.